Selamat petang kepada Dr. Irma Wani. Nama saya Yvonne Laisin. Nombor matrik saya 260894. Saya mewakili kumpulan 2 untuk membuat pembentangan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan grup member saya. Yang pertama ialah Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusof. Yang kedua ialah Muhammad Afifi Aiman bin Rosli. Yang keempat ialah Zulfadli Hafiz bin Razali. Yang kelima ialah Liu Li Ling. Yang keenam ialah Sahlehuddin Muhammad. Sekarang saya ingin buat pengenalan tentang latihan dan pembangunan. Yang pertama ialah menyediakan pekerja dari seluruh peringkat dengan maklumat yang diperlukan, kemahiran semasa, kebolehan baharu, sikap positif supaya mereka dapat meningkatkan daya saing mereka dan mampu menguruskan peluang dan masalah dengan bijak dan bertindak balas dengan pantas kepada pelbagai cabaran dalam persekitaran organisasi secara berterusan. Dan persaingan yang semakin sengit dalam era globalisasi. Organisasi mengalihkan paradigma pengurusan, latihan dan pembangunan daripada pendekatan berpusatkan kerja konvensional dan ke arah berdekatan yang lebih moden berdasarkan matlamat, budaya dan strategi korporat. Latihan dan pembangunan diberikan untuk melengkapkan pengetahuan, kemahiran semasa, kebolehan, sikap positif dan keperluan lain yang memenuhi keperluan organisasi yang semakin kompleks. Seterusnya ialah berkaitan dengan definisi pengurusan latihan dalam organisasi. Latihan ialah suatu proses dalam memberi atau memindahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran secara sistematik, meningkatkan potensi pekerja dan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Latihan dia berbentuk formal atau berstruktur, dijalankan bagi memenuhi keperluan dalam sesebuah organisasi, dan latihan ini dicapai melalui tunjuk ajar, bimbingan, latihan semasa bekerja dan khusus yang dibekalkan adalah untuk membantu pembangunan seseorang pekerja dan juga kegemilangan dan ataupun kecemerlangan sesebuah organisasi. Yang kedua ialah pembangunan. Maksud dia ialah bertujuan untuk memperkayakan kemahiran, pengetahuan, keupayaan pekerja, dan pembangunan ini dia tertumpu kepada produktiviti kerja. Skop pembangunan meliputi kepada kumpulan pekerja dan pegawai dan persediaan kepada keperluan pada masa yang akan datang. Seterusnya saya ingin bentang tentang kepentingan latihan dan pembangunan. Apakah kepentingan dalam pengurusan latihan dalam organisasi? Okey, yang pertama ialah pekerja. Okey, pekerja dia mampu meningkatkan kepentingan ni adalah mampu meningkatkan produktiviti pekerja dan pegawai dalam melaksanakan tugas hakiki mereka dan mampu meningkatkan tahap kepuasan dan keyakinan seseorang pekerja dalam pekerjaan dia kerana pekerja lebih faham dan lancar dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan oleh kemajikan, dan mereka mampu melaksanakan latihan dan pembangunan dapat meningkatkan kecekapan pekerja dan pegawai, dapat mengurangkan melakukan kesilapan dalam melaksanakan tugas dan kerja yang diamanahkan. Okay, dalam sesebuah organisasi, kepentingannya adalah meningkatkan produktiviti sesebuah organisasi, membentukkan imej organisasi sebagai organisasi yang mementingkan, membangunkan para pekerja dan juga meningkatkan pembangunan mereka. Organisasi dapat mengurangkan kadar peletakan jawatan dan mengurangkan kos serta perbelanjaan dan kandungan khusus. Peranan jurulatih dan sokongan pengurusan adalah elemen yang penting dalam melaksanakan sesuatu latihan. Dalam tempoh COVID-19 ni dan pengurusan latihan dan pembangunan, kemunculan COVID-19 di seluruh negara, di seluruh dunia juga memberikan kesan dan krisis
global. Orang ramai bekerja di rumah dan kebanyakan organisasi telah mengubah dasar sumber manusia. Pekerja lebih ramai menggunakan teknologi dan berkomunikasi secara atas talian seperti kita boleh pakai Zoom ataupun Webex untuk student dapat berkomunikasi dengan lecturer dalam kelas, dan kalau Zoom tu untuk pekerja boleh berkomunikasi dengan majikan, mengadakan mesyuarat melalui secara maya. Dan teknologi dia memainkan peranan yang penting, memberikan peranan kepada kerja yang jarak jauh dalam sesebuah organisasi. Dan kerja jarak jauh ni dia digunakan secara meluas oleh organisasi untuk mengelakkan sebarang gangguan tambahan kepada produktiviti organisasi. Organisasi di seluruh dunia memerlukan pekerja untuk menggerakkan organisasi walaupun pandemik sedang berlaku, dan ini juga menjimatkan kos dan mengurangkan bahaya yang kemungkinan terjadi sewaktu latihan dan pembangunan dijalankan. Jadi ia memberikan kesan dalam meminimumkan perjalanan, penyelenggaraan bilik, bahan cetakan serta gaji pekerja yang merupakan sebahagian daripada belanja tambahan dalam menjalankan latihan. Dan ini juga memberikan jaminan yang lebih besar untuk proses dan konsistensi dalam menyampaikan kandungan ataupun penyampaian kandungan, dan semua pekerja dapat berada di halaman yang sama walaupun di tempat yang berbeza. Okey. Strategi untuk memaksimumkan penggunaan platform atas talian dan teknologi yang memudahkan komunikasi. Jadi ia mempunyai risiko tersendirilah, perbezaan masa yang untuk mengakses latihan yang disediakan. Jadi teknologi ni dia dalam latihan pembangunan dalam organisasi dia memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi. Jadi kebanyakan organisasi mulai menggunakan teknologi secara lebih meluas dalam setiap aspek kerja, dan penggunaan teknologi dalam sesebuah organisasi sangat dititik beratkan kerana keperluan kerja dapat dijalankan dengan lebih relevan dan memberikan kesan yang baiklah kepada produktiviti kerja dan juga organisasi, serta proses penyampaian maklumat lebih sistematik dan cepat, dan dititik beratkan agar pekerja dapat meningkatkan produktiviti, persaingan dalam pengeluaran, perkhidmatan dan pengurusan yang kian meningkat. Jadi kemajuan teknologi sentiasa berkaitan dengan kecerdasan buatan seperti AI. Okey, keadaan teknologi juga menentukan kualiti dan kuantiti barangan ataupun produk lah. Jadi kemajuan melibatkan penghasilan idea baru, dan idea itu boleh dilaksanakan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang penting. Kita masuk rumusan, latihan dan pembangunan ni dia penting dalam meningkatkan prestasi pekerja. Penyediaan teknologi dia sangat penting dalam organisasi kita. Okey, kemajuan teknologi digambarkan sebagai perubahan dan cabaran bagi sesebuah organisasi. Kemajuan dalam teknologi memudahkan untuk kita berkomunikasi dan mengakses kepada maklumat yang penting, serta dia memotivasikan pekerja dengan menyediakan latihan dan pembangunan kemahiran. Latihan dan pembangunan ni penting untuk melengkapkan pekerja dengan pengetahuan kritikal, kemahiran semasa, kebolehan dan menerapkan sikap positif dalam kalangan pekerja-pekerja ataupun dalam majikan. Pekerja boleh mengharungi cabaran dan bersaing dengan rentak perubahan, bergerak ke hadapan, menerima kemajuan teknikal yang terkini, sentiasa mencipta atau menjalinkan hubungan sosial yang rumit dan menubuhkan organisasi pembelajaran. Jadi sekarang masuk penutup. Latihan dan pembangunan harus direka bentuk semula untuk meneliti supaya memberikan kelayakan yang sesuai untuk pekerja berinteraksi dan bekerja dengan cekap bersama dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan meningkatkan kemahiran digital yang berkaitan. Pembelajaran dan pembangunan adalah keutamaan bagi majikan dan profesional manusia walaupun sebelum wabak COVID-19 ini.
Jadi latihan dan pembangunan teknologi baharu adalah dimensi perubahan teknologi yang paling mempengaruhi. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kumpulan 2. Terima kasih, Doktor.